ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran Salat Infaq untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-29 pada hari ini, pada ayat yang ke-187, menyambung kepada kefahaman kita tentang bulan Ramadan, tentang bulan puasa. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah nak menyambut bulan Ramadan ya, Betul, Ustaz. tak lama lagi Ya. dan kita doakan ya Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik ya bagi InsyaAllah. kita Amin, dengan amin. kefahaman daripada Al-Quran ya, kerana kita dah biasa dah ya masuk bulan Ramadan puasa ya, lepas tu kadang-kadang belum puasa lagi dah lagu raya kan Ya, ya. Jadi hari ini kita nak melihat kepada ayat 187. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi ayat 187, iaitu pada satu ayat ini hukum hakam dan perincian tentang puasa secara tambahan ya, secara panjang Allah bawakan beberapa baris pada halaman ke-29, dan mari sama-sama kita membacanya Ustaz ya, dan kita alu-alukan kepada kehadiran rakan-rakan kita daripada Johor ya. Masya-Allah, kita Daripada hari mana, Ustaz? ini daripada Helwa Masjid ataupun Hal Ehwal Wanita Masjid As-Salihin Taman Senai Baru. Mana Ustaz? Johor. Johor Baru. Johor Darul Ta'zim Masya-Allah. JDT. Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan juga kumpulan istiqamah kita. Ya. Ya, terus bersama ahlan wa sahlan. Terima kasih terus istiqamah, dan juga tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah kita mendalami Al-Quran, dan Allah terima amal kita menjelang Ramadan dan juga selepas Ramadan ini insya-Allah. Mari sama-sama Ustaz kita baca ayat 187. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul kita. Mudah-mudahan sentiasa diberi kesihatan untuk memberikan kepada kita kefahaman Al-Quran, dan tak lupakan kepada seluruh penonton-penonton My Quran Time, Quran Salat Infaq di seluruh negara ataupun di seluruh pelosok yang sedang menyaksikan My Quran Time. Dan tak lupakan penonton di studio bersama-sama dengan kita semua hari ini, insya-Allah. Kita ada daripada Johor Baru, Hak Ehwal Wanita Masjid As-Salihin, dan juga guru istiqamah. Guru istiqamah ni kalau suruh tarik nahwan tu memang dah boleh dah sekarang Boleh ni. Ustaz ya. Kan? Insya-Allah. Nahwan hijaz, tak hijaz nahwan. Insya-Allah. Insya-Allah boleh? Insya-Allah boleh? Insya-Allah. InsyaAllah. Slow bunyi tu. Dekat nak puasa, belum puasa lagi. Belum puasa lagi. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, satu ayat hari ini, ayat 187. Kita dengar terlebih dahulu ayat ini, sama-sama kita semak bacaan sebutan, selepas tu kita nak tadabbur ayat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-187 pada halaman yang ke-29. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tirmizi, ya. Bagaimana kita menyambung, ya, bagaimana kalau kita melihat bermula daripada ayat 183 berkaitan dengan puasa, ayat 184 peraturan tentang puasa. Siapa yang mendapat rukhsah, ya, keringanan untuk tidak berpuasa tetapi masih perlu menggantikannya kecuali bagi sesiapa yang tidak lagi mampu berpuasa seperti orang yang sakit selama-lamanya dalam hidup ataupun mungkin yang bekerja setiap hari bekerja dan tidak ada cuti untuk menggantikan puasanya, maka dibenarkan untuk fidyah. Pada ayat 185 sudah pun kita melihat bagaimana bulan Ramadan satu-satunya bulan yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya, dikaitkan dengan bulan Quran, ya, di mana inilah fungsinya, Ustaz, ya. Bulan Ramadan ini tempat untuk kita membina hubungan dengan Al-Quran lebih akrab, lebih dekat lagi, dan kemudian Allah membawakan tentang puasa ataupun doa, ya, pada ayat 186. 187 yang kita bincangkan, yang kita baca pada hari ini adalah peraturan tambahan, ya, di mana Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, iaitu dihalalkan bagimu pada malam hari puasa menggauli pasanganmu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apakah asbabun nuzul tentang perkara ini? Salah seorang sahabat, Ustaz, ya. Salah seorang sahabat, nama dia ialah saya dapatkan nama dia secara tepat, Sirmah bin Qais. Ya, dia menyatakan bahawa kalau dahulu puasa sebelum daripada Ramadan ini 3 hari sebulan itu, selepas daripada solat Isyak tidak boleh bersama dengan isteri dan tak boleh makan. Tak boleh bersama isteri dan tak boleh makan. Jadi ini mewujudkan kepayahan, ya, sehingga kan Umar Al-Khattab pun sampai satu masa itu peraturan itu amat berat, ya, sehingga kan beliau memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat ini memberi keringanan kepada peraturan yang ada sebelum munculnya kewajipan Ramadan ini pada 2 Hijrah. Maksudnya sebelum 2 Hijrah ini para sahabat, ya, mereka berpuasa tetapi tidak puasa sebagaimana puasa pada bulan Ramadan selama sebulan itu sendiri. Jadi ini adalah keringanan, satu berita yang amat menggembirakan kepada para sahabat, ya, dan juga kepada kita, kepada umat Islam, di mana dihalalkan pada malam as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, iaitu hubungan di antara suami isteri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini adalah penekanan ataupun metafora tentang hubungan antara suami isteri. Allah menyatakan mereka itu libasul lakum, adalah pakaian bagi kamu lelaki, dan kamu lelaki suami adalah pakaian kepada mereka para isteri. Jadi apa kefahaman kita di samping kita mengetahui tentang peraturan Ramadan ini sendiri, Allah memberitahu tentang hubungan dalam keluarga, Ustaz, ya. Pasangan suami isteri dalam keadaan
keadaan peraturan dimaklumkan di sini, Allah memberitahu bagaimana seorang suami dan isteri itu berinteraksi antara satu sama lain dalam kehidupan, iaitu ia seperti pakaian. Pakaian ini kan kalau katakan kita tak ada pakaian, memang buruk lah kan. Kan? Bila ada pakaian tu nampak cantik satu. Kemudian kalau sejuk dalam aircon ke, kita dapat kawal kesejukan tersebut, perlindungan kepada diri kita. Dan dengan ada pakaian ini, kita akan ada maruah. Ya, ada maruah. Jadi apabila seseorang itu ada suami ataupun isteri, sebenarnya itulah yang berlaku. Dia jadi lebih cantik, ya, dia lebih bermaruah dan dia tidak mudah untuk dipandang hina ataupun dikacau. Ya, bila seseorang itu ada suami dan isteri. Dan itu sebabnya mengapa dalam hubungan ayah ada anak, ya, ada anak perempuan, ayah itu sebagai wali, ya, ataupun abangnya ke sebagai wali. Mengapa penting? Kerana ia adalah satu perlindungan untuk memastikan tidak mudah dikacau ataupun diganggu oleh orang-orang lain dan masyarakat, dan ianya adalah sebagai satu cara untuk membina maruah di luar dan dalam masa sama juga ia membina kestabilan di dalam emosi. Pasal bila kita berpakaian ni kita tak ada sejuk sangat, panas sangat, ia menyebabkan kita akan dapat fokus kepada apa yang perlu difokuskan. Jadi ini adalah kepentingan berumah tangga, ada suami ataupun isteri. Pasal ada orang kata saya tak nak lah ada isteri, contohnya kan, ataupun saya tak nak dikaitkan dengan suami saya. Mungkin pasal suami ni tak berapa jadi pakaian koyak, memanglah begitu kan. Tapi kalau pakaian yang sebenar-benarnya, ianya mencantikkan, ianya menambahkan kestabilan dalam diri seseorang, inilah salah satu tarbiyah Allah dalam peraturan puasa, ada panduan untuk sebuah rumah tangga. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini menyambung ayat 187 My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أحل لكم ليلة الصيام
Sadaqallah. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak sama-sama untuk kita melihat kepada ayat 187. Alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir di studio, yang berada di rumah untuk sama-sama kita memahami kepada peraturan di dalam bulan puasa Ustaz ya, di mana walaupun topik yang dibincangkan ini nampak seperti ini terhad ya sebenarnya, tetapi Allah tidak malu ataupun menyembunyikannya. Kerana apa? Kerana ia mempunyai hakikat yang amat besar. Bila Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, inilah fungsi suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Dan topik tentang perkara ini perlu diberi perhatian kerana ada yang kata bahawa apa peranan suami ataupun peranan isteri saya dah ada career, saya dah ada kejayaan, saya tak perlu lagi kepada suami ataupun isteri. Ada yang kata bahawa saya hidup single pun okeylah, kan. Kalau belum bertemu jodoh okey Ustaz ya, tetapi kalau katakan sudah ada rumah tangga, peranan suami isteri itu dijelaskan dengan perkataan metafora hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, iaitu ia seperti kalau istilah dalam bahasa Inggeris my other half. Lebih kurang gitulah Ustaz ya. Itu istilahnya. Maksudnya dia saling melengkapi kerana ada kekurangan di peringkat di pihak suami, seorang lelaki yang di-cover oleh si isteri, dan si isteri juga ada kelemahannya yang disokong oleh seorang suami. Dan ini peranan yang penting difahami. Jika ia tidak difahami, orang rasa bahawa saya dah cukup dah ya dengan saya hidup seorang-seorang sahaja, dan akhirnya dia mengambil tindakan untuk berpisah dengan pasangan masing-masing. Tetapi pastinya kita kalau nak jadi pakaian pun jadilah pakaian cantik Ustaz ya. Jadi pula pakaian yang koyak, yang tidak melindungi ataupun tidak menenangkan. Pakai itu menyebabkan rasa bersalah lagi orang yang memakainya. Poinnya apa? Poinnya bila memakai pakaian itu terelak daripada cuaca-cuaca di luar yang mungkin terlampau sejuk, terlampau panas. Ideanya ialah dengan kehadiran suami ataupun isteri terelak kita daripada ancaman fitnah kepada seorang lelaki ataupun seorang perempuan, wanita itu sendiri. Baik. Jadi Allah menyambung lagi, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui sebenarnya kamu ini mengkhianati ataupun tidak dapat mengikut peraturan yang awal Ustaz ya, iaitu lepas Isyak itu tidak dapat bersama dengan pasangan masing-masing. Ada di kalangan yang tadi kita maklumkan ada beberapa orang sahabat yang akhirnya terkandas, gagal dalam menahan kepada keinginan tersebut. Dan ini adalah fitrah yang perlu difahami, dan akhirnya Allah menyatakan fataba alaikum. Allah menerima taubat mereka dan Allah mengampun ataupun memaafkan mereka dengan kasih sayang. Ya, jadi ini adalah ayat yang menjadi kegembiraan kepada Umar Al-Khattab, kepada beberapa orang sahabat, kerana ini diringankan kepada umat Islam pada bulan Ramadan ataupun puasa-puasa seterusnya. Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang boleh bergaul dan juga carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikut peraturan yang ada, tidak ada masalah. Jadi itu adalah satu cabaran pertama. Cabaran kedua, sebelum Ramadan 2 Hijrah ini, puasa tak boleh makan lepas Isyak tersebut. Jadi kali ini Allah kata apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt. Yang ni payah nak baca Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh baca balik semula daripada kulu washrabu ini sampailah kepada ilal lail. Okay. Untuk sama-sama kita hayati peraturan kedua, rusah ataupun keringanan yang Allah berikan berbanding dengan peraturan puasa sebelum daripada 2 Hijrah Ramadan itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah, kita ulang sikit ayat. Tadi pun saya masa terbaca tadi tu, Allah susahnya ayat ni. Susah. Dia ada perkataan-perkataan yang sama berulang dengan baris yang berbeza. Dan cara berhentinya pun agak sukar di situ, memerlukan kepada apa, kita baca tu satu perkataan, perhatikan betul-betul, mata kena cepat melihat, dan juga perhatikan kalimah demi kalimah lah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita hari ni daripada Johor sama-sama turut dapat sama-sama kita membaca insya-Allah. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله. Surah Al-Azim, Allah menceritakan Ustaz ya tentang peraturan seterusnya ya, boleh bersama dengan pasangan, itu satu. Yang keduanya wakulu washrabu, iaitu sila makan, sila minum ya, hatta sampailah kepada benang putih terbeza daripada benang hitam minal fajr, iaitu masuk waktu fajar. Jadi adalah kefahaman yang silap di kalangan para sahabat, dia letak benang betul-betul Ustaz ya. Dia letak benang, dapat tu, jadi dia boleh makan dia lah seterusnya ya, tetapi bukan begitu. Maksudnya ini adalah satu lagi metafora tentang perbezaan ya, bila fajar masuk itu maka jelas antara benang putih dan benang hitam tersebut kerana cahaya yang muncul pada waktu fajar. Baik. Jadi apa kaitannya? Kaitannya kerana peraturan sebelum ini tidak boleh makan selepas dah berbuka, lepas maghrib tersebut tak boleh makan lepas isyak. Pendek sangat Ustaz ya, boleh makan. Ya, jadi ia amat mencabar sampai kan ada di kalangan para sahabat tu yang pengsan. Pasal apa? Pasal dia tak makan kan, siang tak makan, malam pun tak boleh makan. Jadi Allah memberikan keringanan. Yang kita puasa sekarang ni, yang kita boleh makan more pada waktu malam itu, sebenarnya ini adalah satu keringanan peraturan kepada kita. Cuba bayangkan kalau kita puasa zaman dahulu Ustaz ya. Dah lepas maghrib tu kan, makan sampai isyak, dah tak boleh makan dah, sampailah pada hari yang seterusnya. Jadi Allah menyatakan okey, tak ada masalah, boleh makan. Thumma atimmus siyam, kemudian lengkapkanlah puasa kamu itu ilal lail, ya, daripada fajar sampailah lail. Itu definisi puasa. Ya, menahan diri daripada makan dan minum perkara membatalkan puasa daripada fajar, solat subuh itu sampailah kepada maghrib. Tapi kumpulan tasyayyu' ataupun kumpulan Syiah dia ada lain pula Ustaz. Malam tu bukan malam maghrib, dia malam lewat sikit. Itu sebabnya kalau cari dekat Masjidil Haram, kalau buka puasa tu kan, jarang jumpa orang kumpulan Syiah yang buka puasa. Pasal dia tak buka puasa pada waktu maghrib, dia lewat sikit. Pasal definisi lail dia itu adalah lewat malam. Ya, lewat malam. Jadi ini sebahagian daripada kumpulan Syiah. Tak apalah, kita bukan kumpulan Syiah, jadi kita tak. Cuma ini maklumat sajalah kan. Kita kalau tengok bulan Ramadan, mereka buat haji, buat umrah ke, tengok mengapa mereka tak buka puasa lagi, mengapa masih berzikir lagi apa ke, jangan pelik. Baik. Seterusnya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ya, iaitu tambahan lagi peraturannya, jangan bersama dengan pasangan padahal kamu beriktikaf di masjid. Ini peraturan yang penting difahami Ustaz ya. Ada yang beriktikaf, ya, terutama 10 malam terakhir. Dia pergi iktikaf, kemudian dia pergi bersama isterinya, kemudian dia sambung iktikaf balik, tak boleh. Ya, jadi yang itu mencabar juga kan. Tetapi inilah peraturannya. Poinnya apa? Poinnya ialah dalam puasa ini ada peraturan-peraturan kita mengelakkan, menjauhi perkara-perkara yang halal, kerana ia adalah satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wa'afa ankum. Ya, perkataan yang ingin kita fokuskan adalah afa. Afa ini bermaksud memaafkan, mengampuni. Ya, 35 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Maidah, dalam surah At-Taubah. Dan perkataan inilah yang kita akan ulang banyak kali pada bulan Ramadan. Doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi afa ini maksudnya apa? Beza dengan maghfirah. Ya. Maghfirah itu ialah kita ada dosa, kesilapan, Allah tutup. Ya, rekod masih ada. Tapi afa ini maksudnya kita ada kesilapan dosa, Allah delete, Allah padam terus rekod tersebut, dan selepas ini kalau nak buka balik rekod tersebut dah tak ada dah. Jadi itu sebabnya kita memerlukan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang perlu kita amalkan pada bulan Ramadan ini agar kita sentiasa ada dosa, Allah delete terus. Ya, kalau keampunan itu Allah tutup sahaja, rekod masih ada, dan khawatir suatu hari nanti dibuka kembali. Kita gunakan Ramadan ini untuk mencapai kemaafan, afwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. هما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan balasan redha pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah hadis yang sentiasa diangkat bila masuk pada bulan Ramadan, mengingatkan kita bahawa kita berpuasa ini mestilah didasari dengan keimanan. Bukan berpuasa kerana kawan-kawan kita puasa, kita pun puasa juga. Ataupun kerana sebab dah adat dah bulan puasa, orang pakat puasa, kita pun puasa juga. Sebab kita tak nak kita penat-penat berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga, tapi kita tidak dapat apa-apa, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab itulah Allah buka perkataan puasa itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita menunjukkan kesungguhan, komitmen kita untuk meningkatkan keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua. Terus setia dalam My Quran Time. Quran, Salat dan Infak, dan di studio kita juga hari ini sama-sama dengan kita memeriahkan lagi acara ataupun memeriahkan lagi Quran Time kita, iaitu daripada Hal Ehwal Wanita Masjid As-Salihin, Taman Senai Baru, JB Johor Bahru. Alhamdulillah. Kita masuk segmen seterusnya, kita nak
tadi ada peraturan tentang suami isteri, hukum berpuasa, Ustaz Fas dah tadabbur. Sekarang ni peraturan juga, peraturan nak betul bacaan. Itu lebih mudah lah saya nak tu kan. Tadi nak susah lah tadi ya. Maksud dia perkara kita menjaga bahasa dan sebagainya, tapi kita dapat memahami bagaimana peraturan. Jadi saya lebih mudah lah Ustaz Fas pasal peraturan tajwid. Tajwid, masya-Allah. Okey. Baik, kita tengok slide kita yang pertama untuk tajwid. Menyempurnakan sifat hamas dalam ayat yang mula-mula kita baca tadilah. Panjang ayat ni, satu ayat pun hampir separuh muka surat. Kan? Ni saya kira antara ayat yang panjang lah, selain daripada ayat hutang yang ada satu muka surat tu satu ayat aja. Ini separuh muka surat duduk pada ayat 187 sahaja. Kalau tengok isi kandungannya memang mantap juga. Tetap peraturan-peraturan. Maknanya panjang ayat ni supaya kita dapat fokuslah pada kehidupan kita. Baik, kalau kita lihat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sampai situ saja ada beberapa huruf yang bersifat dengan hamas. Hamas ni sifat dia apa? Hamas sifat dia adalah nafas kita ataupun udara terlepas daripada makhrajnya. Bila menyebut hemburan udara tu terlepas. Kerana apa? Kerana apa terlepas? Kerana pautannya pada makhraj tidak kuat, maka kita sentuh makhrajnya, kita lepaskan sifat tu, maka antaranya bunyi sifat hamas, sifat angin itulah yang keluar daripada makhraj yang kita sebut. Maka sifat ni sifat yang lemah lah. Sifat yang lemah sebab tidak berpaut kuat pada makhraj. Maka walaupun dia lemah, tak bolehlah kita lemahkan begitu sahaja hurufnya. Kena jelaskan mana huruf-huruf supaya tidak tertukar kepada huruf yang lain, kerana kita nak menjelaskan perkataan itu, kerana perkataan itu adalah makna-makna yang kita nak fahamkan. Uhilla lakum. Yang pertama huruf ha. Ha itu adalah huruf hamas lah. Ha. Uhilla lakum. Cuba sebut, 1, 2, mula. Ya, tak boleh sebut uhilla lakum, uhil, mesti uhi. Uhi. Dia ada sedikit hams ataupun sifat hamas, nafas terlepas tadi. Kemudian kaf ada sikit juga. Ka. Tak boleh sebut kum. Uhilla lakum. Tak kena. Uhilla lakum, kum. Dia mesti ada ku. Dia tetap ada sedikit, tak banyak sebab tu sifat dia lemah. Sifat lemah ni tak boleh kita nak buat bunyi kuat super huruf hamzah. A, I, U itu jelas boleh bunyi kan. Tapi sifat hamas ni kalau kita dah boleh jelaskan dia sedikit pun okey dah supaya dia tetap dengar. Tapi nak ada pun nak kuat seperti huruf-huruf yang kuat sifatnya tidak. Tapi bagaimana saya sebut tadi, walaupun dia lemah, jangan kita lemahkan terus huruf itu. Uhilla lakum lailatas siyam. 1, 2, mula. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Banyak lagi lah huruf hamas ya. Bukan ha dan juga kaf sahaja. Di situ ada huruf ta, ada huruf sad yang berbaris di bawah, si. Kemudian huruf fa, ar-rafathu, fa dan juga tha. Itu ada hamas juga. Fa, tha. Kemudian ila, nisa, sin. Nisa. Kemudian kum, nisaikum. Berapa banyak huruf-huruf hamas di situ. Maka bila bergabung dengan jadi satu ayat Al-Quran, maka kita jaga sifat-sifatnya, maka bacaan kita akan bunyi sedap. Kerana sifat-sifat itu kedengaran. Sifat tebalnya, nipisnya, ada mat punya suara tempo yang dipanjangkan suara, dipanjangkan suara kan. Semua tu ada tempat masing-masing. Ada yang di kerongkong, ada yang di mulut, ada yang di hidung. So, gabungan antara bunyi-bunyi itu di tempat masing-masing. Kita belajar suara di sini, suara tebal, suara terlepas nafasnya, suaranya tertahan. Itulah menjadi bacaan-bacaan yang bermakna sebenarnya,
itulah mukjizat Al-Quran. Tak pernah sedetail itu kita bincangkan perkataan alunan itu sehingga sedetail ini kan, sedetail Al-Quran. Bahkan kita bercakap bahasa Melayu kita pun tak pernah kita fikir kat mana keluarnya huruf S tu. Tahunya S daripada sejak kecil lagi, nasi, tapi tak pernah fikir letak lidahnya dekat mana. Tiba-tiba bila belajar huruf Sin, tak sama macam S rupanya, lain sikit. Kan? Mari Sod pula Allah tebal pula sedikit. Kan? Ada tempat-tempat masing-masing. Maka semua itu kita belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan pahala di sisi kita semua. Dan itulah sebenarnya kita nak membaca kalamullah dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan salah pun insya-Allah Allah beri pahala kepada kita sebab kita niat membacanya dan juga kita dalam proses kita nak belajar Al-Quran. Jom sekali lagi kita ulang ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tak boleh ikum. Tu style lama tu. Kena ubah tu. Nisa ila nisaikum. Orang kita, antara kesalahan masyarakat kita lebih kepada orang kita lah bila huruf-huruf macam kom, hom, tom, kasar bunyinya. Sebab dilepaskan begitu. Maka kita kena, dia panggil apa? Seni dalam menyebut huruf. Ustaz Fas, seni dalam menyebut. Uhilla lakum. Dia gitu. Dia tidak uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah, kasar bunyi. Ya, sebenarnya Ustaz ni bila cakap kum tu, dia macam kata kamu semua. Tapi kalau kum tu tuan-tuan semua. Lain dia punya lain kefahaman dia tu. Kefahaman tu. Masya-Allah. Okey tuan-tuan. Baik, saya baca satu rangkap, kemudian semua ikut. Kita nak menghafal ayat ni. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Juga sama lakum wa antum tum. Ta ni walaupun dia berbaris ada sifat hamas dia. Bukan ketika mati saja. Kalau mati dia lebih sikit. Setiap huruf bila mati dia akan lebih sikit bunyi. At. Itu kalau mati. Kalau lebih baris ta ti tu. Cuba sebut ta ti tu. Ta ti tu. Dia tetap ada sedikit hamas. Tapi jangan lebih, jangan ca ci cu. Itu dah lebih. Itu dah lebih. Ketika mati dia lebih sedikit. Kalau berbaris hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baik, Masya Allah. Kita nak berehat seketika. Kita beri peluang kepada penonton-penonton di rumah dan juga studio untuk menghafal dua rangkap ayat ini. Dan kita test sebaik saja selepas daripada rehat ini. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis baik, ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita mendalami pada ayat 187, satu ayat yang panjang menjelaskan tentang peraturan pada bulan puasa, ya, pada bulan Ramadan terutamanya. Dan sudah pun kita maklumi bahawa ada beberapa perkara yang berbeza daripada peraturan pada zaman dahulu sebelum kefarduan, ya, puasa pada bulan Ramadan pada 2 Hijrah, iaitu hubungan antara suami isteri pada selepas Isyak dan juga makan dan minum. Tetapi masih lagi kekal, iaitu bagi orang yang beriktikaf di masjid tidak dibenarkan untuk bersama pasangan masing-masing kecuali apabila dia sudah pun menghabiskan iktikaf yang dilaksanakan. Di hujung itu ada satu penekanan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tilka hududullah, ya. Sama-sama kita baca ayat pada bahagian hujung ini sehingga hujung ayat 187 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Sadaqallah. Surah Azim, gitulah bacaan bagi bahagian akhir bagi ayat 187, iaitu apabila Allah menyatakan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya ataupun semua itu adalah ketentuan daripada Allah. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Allah menggunakan perkataan tilka hududullah. Ini adalah had-had ataupun ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita baca Ustaz ya, bila cakap tentang hudud ini, biasanya orang cakap hudud ada kaitan dengan qisas. Ya. Ada kaitan dengan hukum jenayah, contohnya kalau sebat ke ataupun hukum jenayah yang ada, itu dikaitkan dengan hudud ataupun daripada plural kepada perkataan had, ya. Tetapi lebih daripada itu, dalam ayat ini Allah menyatakan tilka hududullah, ya. Ini bukan hukum jenayah tetapi ini adalah peraturan dalam bulan puasa, ya. Dan Allah menyatakan fala taqrabuha, dan janganlah mendekatinya. Apa kepentingannya? Satu, kita memahami bahawa hudud Allah, ya, bukan sekadar mesti dalam perundangan jenayah di peringkat negara. Itu satu, ya. Sudah pun kita lihat pada ayat yang ke 178, ayat 179, ya, berkaitan dengan hukum qisas, ya, dan nanti kita akan jumpa lagi pada surah-surah yang lain. Tetapi kita kena faham juga bahawa peraturan untuk mengekang kepada segala masalah dalam masyarakat ini, ianya ada kaitan dengan puasa.
Dan peraturan yang Allah berikan dalam ayat 187 di samping ayat 183 yang kita sudah pun belajar sebelum ini, 183 hingga 187, ini adalah satu tarbiyah mengekang ataupun mendisiplinkan bagi umat manusia. Sehingga kan Allah menyatakan di sini kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, maksudnya Allah bawakan jelaskan ayat-ayat ini kepada siapa? Bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, tetapi linnas, kepada seluruh manusia. Nak ceritanya ialah puasa ni ustaz ya. Elemen-elemen yang tadi ini ianya memang peraturan dalam bulan puasa, tetapi ianya perlu dilatih kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Mengapa perlu latih kepada seluruh manusia? La'allahum yattaqun, agar mereka ini membina rasa takwa. Dan ayat selepas ini, ayat 188 yang kita akan lihat pada episod akan datang, ianya ada kaitan dengan kalau takwa tidak dibina, kalau disiplin yang kita belajar daripada ayat 183 hingga 187 ini tidak difahami, contohnya puasa bukan atas dasar iman, ataupun puasa ini ikut-ikut sahaja, ataupun puasa ini sekadar untuk Ramadan, untuk mengelakkan daripada makan dan minum, tetapi tidak mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram, contohnya, maka kesannya adalah pada ayat 188, ya, di mana munculnya budaya memakan harta yang batil, memakan rasuah, menipu dan sebagainya yang kita akan belajar lebih dalam lagi. Tetapi ini kesan apabila peraturan-peraturan puasa ini tidak dihayati sebenar-benarnya di dalam masyarakat. Ada je orang yang berpuasa Ustaz ya, daripada Ramadan pertama sampai hujung, memang puasa betul-betul. Tetapi kerana ada sesuatu yang tidak kena mengikut ayat 183 hingga ayat 187 ini, maka dia sanggup saja Ramadan dia ambil rasuah Ustaz. Ramadan dia ambil rasuah, ya, dan dia rasa bahawa saya okey, ya. Sambil tu dia membuat umrah 10 hari terakhir Ramadan. Package, pasal apa? Dia bayar pakai duit rasuah. Ya. Mengapa boleh jadi begitu? Ya, kerana ayat 183 hingga 187 ini perlu diberi perhatian. Itu sebabnya hubungannya di dalam rumah tangga, ya, cara dia makan, cara dia membina puasanya dengan iman, input yang betul. Semua perkara-perkara tersebut, dia suka berdoa, suka bersama dengan Al-Quran, perlu diberi perhatian pada bulan Ramadan. Dan ini mesej kepada saya Ustaz, ya, kepada tuan-tuan yang berada di studio. Kita kena ada senarai semak, ya, senarai semak. Satu, saya masuk Ramadan ini mesti review balik kepada 6 rukun iman yang ada. Ya, kena review balik. Saya ni nak puasa kerana mencari redha Allah. Saya puasa nak ikut sunnah Nabi. Nabi suka beriktikaf. Satu perkara Ustaz ni yang perasannya ialah bab iktikaf. Yeah. Bab iktikaf ni rasa ramai kata bahawa alah ini nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tetapi rupanya iktikaf ini kalau kita perasan sebentar tadi, walaupun dihalalkan pada waktu malam hubungan suami isteri, tetapi ketika iktikaf tak boleh. Ketika iktikaf tak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya di situ ada tarbiyah yang amat berkesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang halal pun perlu dikekang, apatah lagi perkara yang tidak halal, melibatkan perkara-perkara yang kita akan bincang pada ayat 188 pada episod akan datang. Jadi ini sebagai satu penekanan untuk sama-sama kita semak. Satu, iman. Kalau ayat 183 itu iman, kena semak balik semula. Puasa itu peraturannya betul-betul. Ya, kadang-kadang orang cakap saya elak daripada makan dan minum. Mengumpat masih lagi Ustaz. Sama juga. Masih lagi mengumpat pada bulan Ramadan. Sebenarnya shoma itu menahan diri perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi fizikalnya ialah makan minum. Tetapi perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, itu banyak Ustaz. Mengumpat kan, main WhatsApp-nya daripada pagi sampai petang. Contohnya kan, ataupun dia tengok movie, ya, daripada satu cerita kepada satu cerita, daripada satu cerita kepada satu cerita, nak memenuhkan masa untuk buka puasa. Yang itu bukan membatalkan puasa, tetapi boleh membatalkan pahala puasa, sehingga kan la'allakum tattaqun, ataupun di sini la'allahum yattaqun, tidak berkesan. Dan ini membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita sama-sama saksikan, iaitu yang pertama, kita bertaubat daripada kesilapan ketika berpuasa. Kalau ada sebarang kesilapan, dan itu sebabnya kalau kita termengumpat, kan, terumpat ataupun terbuat perkara-perkara yang tidak diizinkan, maka kita cepat-cepat bertaubat dalam ayat 187. Kemudian yang kedua, kita jaga adab-adab berpuasa agar diterima amalnya, seperti mana kita maklum sebentar tadi daripada ayat 183, kesimpulannya pada ayat 187, kita jaga adab-adab agar puasa tidak terbatal. Yang keduanya, agar pahala dan impact, kesan puasa itu tidak terbatal. Dan yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah bersahur, ya. Ini sebagai salah satu daripada disiplin juga Ustaz, ya. Disiplin
Ketika orang tidur, kita makan. Ketika orang makan, kita tak makan. Semua perkara-perkara itu adalah satu perkara yang dilatih kerana kita buat itu dengan penuh kesedaran. Itu yang penting. Kita bukan hanya mengikut pada apa yang saya nak buat, saya terus buat. Tapi saya buat kerana betul-betul mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini, moga Allah izinkan kita masuk pada bulan Ramadan dengan penuh persediaan. Sama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Ramadan tidak lama lagi ya Allah akan datang kepada kami ya Allah. Kami mengharapkan kau sempatkanlah kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami ya Allah dan berilah kesempatan kepada kami kesihatan tubuh badan kami ya Allah, fizikal, rohani kami ya Allah, untuk kami dapat masuk melangkah ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang ini ya Allah dengan penuh keimanan ya Allah, penuh kami mengharapkan akan pahala redha daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk kami lakukan sebanyak mana amal-amal salih di bulan tersebut ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami ya Allah, senaraikanlah nama-nama kami semua ini ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah yang dimerdekakan, dibebaskan daripada api neraka azab-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita memahami konsep puasa. Kalau kita ada haji ustaznya, mungkin 4-5 hari tapi kita duduk dekat Mekah itu 20 hari, 30 hari, 40 hari, puasa 30 hari, ya. Dia adalah rukun Islam. Jadi ia perlu dibuat persediaan. Persediaannya apa? Persediaan iman, persediaan apa? Ilmu tentang puasa, tentang Quran, doa apa? Biasa orang nak pergi haji umrah kan nak senarai doa kan, apa nak buat? Ramadan, senaraikan doa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saudara, mak ayah dan sebagainya, senaraikan dan seterusnya peraturan-peraturan. Apakah niat iktikaf kita? Kita nak iktikaf di masjid mana? Itu perlu dijadikan sebagai senarai semak kerana kalaupun kita belum umrah haji lagi, ini adalah jemputan Allah untuk menunaikan rukun Islam kita yang keberapa Ustaz? Ketiga. Yang ketiga, yang keempatnya zakat boleh tukar-tukarlah ya, tetapi yang kelimanya itu kalau belum haji ataupun bagi pak-pak haji, mak-mak hajah, jangan lupa pastikan haji itu diulang kembali tarbiyahnya dengan kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين